warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 7 akan membuat laporan dokumentari berkenaan pencabulan hak asasi golongan orang kurang upaya. Seperti yang sedia maklum, golongan orang kurang upaya boleh didefinisikan sebagai seseorang yang mempunyai ketidakupayaan dalam jangka masa panjang, sama ada dari segi fizikal, mental, intelektual maupun deria. Golongan ini sering berhadapan dengan pelbagai halangan sehingga tidak dapat melibatkan diri sepenuhnya dalam masyarakat. Kan tetapi, kekurangan yang dimiliki oleh golongan ini tidak harus dipandang rendah, malah tidak boleh dinafikan hak mereka. Di Malaysia, golongan ini diiktiraf di bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008, di mana akta ini mengiktiraf hak-hak OKU agar dapat menikmati faedah sebagaimana masyarakat lain. Walaupun golongan ini sudah diiktiraf haknya, akan tetapi melihat kepada realiti hari ini, isu berkenaan pencabulan hak asasi golongan orang kurang upaya semakin menjadi-jadi. Antara isu yang hangat dibualkan di media sosial adalah berkenaan kes penderaan seorang kanak-kanak yang bernama Bella yang didera di rumah penjagaan kanak-kanak. Rentetan itu, pelbagai isu berkaitan hak golongan orang kurang upaya telah mendapat perhatian ramai. Contohnya seperti penyalahgunaan kemudahan khas, penindasan terhadap pengambilan pekerja OKU dan sebagainya. Berdasarkan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam), sebanyak 7 aduan telah diterima berkenaan diskriminasi terhadap golongan OKU. Jelas di sini bahawa golongan ini sering mendapat persepsi yang negatif oleh masyarakat, sekaligus telah menyumbang kepada diskriminasi terhadap golongan ini dalam pelbagai aspek. Penindasan terhadap golongan orang kurang upaya perlu dihentikan. Oleh itu, dokumentari ini akan mengupas isu yang sering dihadapi oleh golongan orang kurang upaya supaya dapat memberi kesedaran kepada semua pihak agar tidak terus mengabaikan hak mereka seperti yang telah diwartakan dalam Akta OKU 2008. Setiap perkara yang kita lakukan mestilah ada tujuannya yang tersendiri. Kita nak keluar rumah, ada tujuan dia. Kita nak pergi kafe, ada tujuan dia. Jadi, sebab mengapa kami membuat video dokumentari ini juga ada sebabnya. Tujuan kami membuat video dokumentari ini adalah untuk melindungi dan memperkuatkan hak-hak asasi golongan OKU serta memberi kesedaran kepada masyarakat tentang diskriminasi yang diterima oleh golongan OKU ini. Hal ini kerana masih lagi terdapat banyak kes di mana golongan OKU ini ditindas dan mendapat diskriminasi yang tidak sepatutnya. Ada di kalangan mereka yang dihina dan dipukul oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Alasannya, golongan OKU ini tidak menerima kata, degil dan lain-lain sebabnya tidak munasabah. Diskriminasi yang diterima oleh golongan OKU ini juga menyebabkan mereka sukar untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan serta kemudahan awam yang ada. Satu benda yang kita perlu faham adalah mereka ini golongan OKU bukan sempurna seperti kita. Ini bermakna ada di antara golongan OKU ini yang memerlukan masa yang lebih lama daripada orang biasa untuk menyesuaikan diri terhadap sesuatu pekerjaan ataupun pendidikan. Walaupun begitu, ada juga dari kalangan OKU yang lebih berpendidikan daripada kita. Tidak semua OKU menerima nasib yang sama. Namun, kebanyakan daripada mereka, tidak kiralah berpendidikan tinggi ataupun tidak, pasti ada kalanya mendapat kata-kata hinaan daripada masyarakat. Dan orang-orang yang melemparkan kata-kata hinaan ini bukannya tidak berpendidikan. Kebanyakan daripada mereka semuanya berpendidikan tinggi. Malah ada juga golongan atasan yang memandang rendah terhadap golongan bawahan. Mengapa perkara ini terjadi sedemikian sedangkan mereka ini semuanya cerdik pandai? Kebanyakan daripada mereka mempunyai CJ seperti degree, master, malah PhD. Kemanakah perginya adab mereka? Justru itu, inilah sebab mengapa kami membuat video dokumentari ini, iaitu untuk mengupas isu-isu diskriminasi yang diterima oleh golongan OKU supaya isu ini dapat dicegah daripada berlarutan. Kami menggunakan kaedah kualitatif iaitu kaedah rujukan internet di mana kami menekankan rujukan jurnal, kajian kes dalam membuat berkenaan hak asasi orang kurang upaya. Kami merujuk isu-isu semasa melalui berita dan melayari laman web rasmi Suhakam, berita atas talian dan sebagainya. Untuk lebih mendalami isu ini, mari kita saksikan paparan video temu bual yang akan dipaparkan. Baiklah, bagi memenuhi dokumentari pada hari ini, saya akan menemu ramah beberapa orang pelajar sekitar UKM.
Jadi ini adalah penemu ramah yang pertama. Boleh perkenalkan diri? Okay, nama saya Siti Syazwani binti Fazili, merupakan pelajar tahun 3 Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Okey, soalan pertama yang saya ingin bertanya adalah pada pandangan saudari, apakah realiti tentang isu-isu masyarakat hari ini berkaitan OKU? Mungkin saudari boleh kupaskan sedikit. Okey, antara isu pencabulan hak OKU yang saya rasa masih berlaku hari ini dan dipandang enteng oleh masyarakat adalah penyalahgunaan kemudahan parking khas golongan OKU sehingga menghalang golongan ini menggunakan kemudahan tersebut. Jadi penyalahgunaan kemudahan parking OKU ni bukan sahaja tindakan yang tak beretika dan menyalahi undang-undang, tapi ia juga boleh membawa risiko kehilangan nyawa. Kenapa saya sebut risiko kehilangan nyawa? Okey, sebab jika difikirkan secara logik lah kan, akibat daripada parking OKU yang disalahguna ni, golongan OKU ni terpaksa mencari parking biasa dan rentetan daripada itu, golongan OKU ni akan menghadapi kesukaran lah untuk keluar dan masuk daripada kenderaan dan nak bergerak ke pintu utama sesebuah mungkin macam pasar raya ke. Okay. Jadi saya bagi satu contoh isu realiti yang berlaku di mana saya sebagai pengguna tegar aplikasi Instagram, saya terlihat satu posting seorang selebriti iaitu penyanyi Azharina Azhar yang meluahkan rasa kecewa terhadap segelintir pihak yang mendiskriminasi hak golongan OKU, di mana dia juga berdepan situasi sama ketika keluar bersama kakaknya yang juga pemegang kad OKU, dan dia mendakwa kakaknya diminta oleh pengawal keselamatan untuk mengalihkan kenderaan dari parking khas OKU tersebut dengan alasan pihak atasan pengurusan tu tak suka jika ada orang meletakkan kereta di situ kerana semak. Jadi Azharina yang menyaksikan situasi itu jadi keliru sebab pihak pengurusan menyediakan kemudahan golongan OKU tu tetapi tidak membenarkan golongan yang sepatutnya menggunakan kemudahan tersebut. Jadi isu ini jelas menunjukkan berlakunya pelanggaran atau pencabulan hak asasi golongan OKU. Baiklah, sampai di situ sahaja. Seterusnya saya akan mencari penemu ramah yang kedua. Baiklah, seterusnya saya akan menemu ramah pelajar yang kedua. Boleh Cik memperkenalkan diri? Nama saya Fatihah Najwa binti Roslan, tahun 3 daripada Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Okey. Baru-baru ni kita digembarkan dengan satu kes penderaan kanak-kanak OKU iaitu Bella. Apa pendapat Cik tentang penderaan kanak-kanak OKU macam ni? Okay. Saya rasa isu ni kita tak patut pandang remeh lah. Sebab orang kata kanak-kanak ni aset kepada seluruh negara kan. Walaupun mereka ni kanak-kanak OKU, tetapi mereka ni juga mempunyai hak untuk menjalani kehidupan yang normal macam orang biasa je kita. Jadi saya ada satu contoh di mana kes di Kuching, Sarawak. Seorang kanak-kanak OKU ni mayatnya telah disumbat ke dalam bumi dan dibuang ke dalam sungai. Satu lagi kes yang macam saudari katakan tadi, kes adik Bella. Dan pesan saya, isu penderaan ni tak patutlah berlaku. Tak kisahlah kanak-kanak tersebut normal ataupun OKU, tetap tidak boleh berlaku sebab mereka hanyalah seorang kanak-kanak. Baiklah, itu sahaja. Okey, seterusnya kita akan balik ke peneramah yang ketiga. Baiklah, seterusnya saya akan menemu ramah Cik Najwa. Jadi Cik Najwa boleh memperkenalkan diri? Ya, hai, Assalamualaikum. Saya Syamim Najwa, pelajar tahun 4 daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, hari ini saya ingin bertanya Cik Najwa, apakah pendapat Cik Najwa tentang hak sama rata antara golongan OKU dan golongan normal ataupun biasa? Adakah mereka mendapat hak sama rata? Sebenarnya isu diskriminasi OKU dekat tempat kerja ni sangat berleluasa dan banyak aduan yang telah dilakukan oleh mereka yang melibatkan majikan dan pekerja lain melayan mereka dengan secara tidak sama rata lah. Contohnya berkenaan gaji dan upah mereka yang bekerja. Kadang-kadang ada majikan yang memberikan gaji yang di bawah gaji minimum dan beranggapan mereka patut bersyukur kerana diberi peluang pekerjaan. Selain itu, contohnya pada tahun 2022, tahun lepas, ada satu majikan ni melabelkan pekerja OKU dengan number sahaja, sedangkan pekerja normal dipanggil dengan nama dan dalam jadual pekerja harian mereka turut dirujuk sebagai number.
Okey, sampai di situ saja. Terima kasih Cik Najwa. Baiklah, seterusnya saya akan bertanya tentang langkah-langkah. Oleh itu saya ingin bertanya dengan Cik Wani, apa harapan saudari berkaitan isu ini dan apa jalan penyelesaian yang mungkin boleh diambil bagi mengatasi isu ini? Okey, saya rasa golongan OKU ni tak patut dijadikan bahan jenaka. Dan disebabkan itu saya harap dengan kupasan isu sebentar tadi dapat membuka mata masyarakat supaya melihat isu kemudahan yang disalahguna ni. Dan pihak atasan, tak kiralah jawatan kuasa pengurusan, majlis perbandaran ataupun pihak kerajaan sendiri sepatutnya memberikan lebih banyak tumpuan terhadap isu seperti ini. Dan saya rasa sudah tiba masanya penguatkuasaan dijalankan terhadap individu yang mencabul hak golongan OKU untuk diheret ke muka pengadilan. Dan pihak berkuasa tempatan perlulah ambil tindakan yang sewajarnya dan bukannya hanya dengan memberi teguran sahaja. Sebab jika dengan hanya memberi teguran atau amaran, saya rasa isu ini akan terus berulang di masa hadapan dan tidak dapat orang kata memberi pengajaran kepada orang lain. Tetapi kempen kesedaran tetap perlu diteruskanlah untuk membawa mesej menghormati hak golongan OKU supaya masyarakat sedar betapa pentingnya isu ini terhadap golongan yang memerlukan. Sebab saya rasa tahap kesedaran masyarakat pada hari ini masih rendah dan perlu dipertingkatkan. Dan disebabkan itulah pentingnya pihak-pihak berkuasa serta pelbagai pihak termasuklah pertubuhan bukan kerajaan NGO untuk terus komited memperkasa aspek ini supaya timbul keprihatinan dan tanggungjawab dalam masyarakat hari ini. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada rumusan. Baiklah, rumusan bagi dokumentari ini, pencabulan hak OKU ini masih dalam keadaan yang tinggi. Kita boleh lihat isu-isu yang telah dikupaskan sebentar tadi. Demi menjaga kesejahteraan bersama, mungkin bermula dari sikap dan pemikiran kita. Selain itu, kita juga perlu menerapkan nilai murni dalam contohnya toleransi dan adil. Kita juga boleh mencontohi dan mengikuti konsep negara kita yang hidup dalam kepelbagaian dari segi kaum yang dapat diterima dari zaman dahulu lagi. Dan bersedia bersama mengecapi kemerdekaan. Konsep ini juga boleh diterapkan dalam menjaga hak OKU. Mungkin dengan kekurangan dan perbezaan tidak menjadi alasan untuk kita mengendahkan hak mereka. Pelbagai usaha boleh dilakukan dan ianya bermula dari diri kita sendiri untuk berubah. Bagi kerajaan pula, mungkin penguatkuasaan undang-undang dan supaya mengenakan denda bagi individu yang melanggar hak orang lain. Mungkin sikap tamak sesetengah pihak itu menyusahkan golongan-golongan yang minoriti seperti ini. Oleh itu, bersama kita berubah dan membantras pencabulan hak OKU, Malaysia mampu berubah. Sekian, sampai sini sahaja.